acceleration. Okay, pastikan acceleration. Okay, baik, seterusnya. Okay, figure 2.4 illustrate the difference in motion between uniform and non-uniform velocity. Observe the displacement and the time interval for both cars. Assume that the motion of the right is positive and to the left is negative. So kalau dia bergerak ke arah kanan, dia adalah positif. Bergerak ke kanan, dia adalah positif. Bergerak ke kiri, dia adalah negatif. Sekejap. Okay, ni kalau dah bergerak, ni kalau bergerak ke kanan, positif. Bergerak ke kiri, negatif. Okay, positif. Okay, baik. So, kita tengok satu-satu nak tengok sama ada dia uniform ataupun non-uniform. Nak tulis kat sini uniform ataupun non-uniform. Okay, so dia bergerak daripada point yang pertama ni 0 saat ke 1 saat, ke 2 saat, ke 3 saat. Setiap 1 saat merangkumi 20 meter. So cikgu nak minta tolong kamu kirakan kejap berapa velocity untuk ini. Tolong tulis dalam chat. Berapa velocity untuk yang ni? Daripada 0 ke 1, berapa velocity dah? Ingat tak formula velocity? Velocity is equal to S over T. S tu displacement ataupun length. Displacement, distance ataupun displacement over time. So, velocity kat sini adalah 20 meter per second. Okay, good. 20 meter per second. Okay, kat sini 20 meter per second Okay, sekarang ni cikgu nak minta kamu tolong kirakan velocity yang ini berapa? Ni, daripada 1 saat ke 2 saat. Berapa velocity dah? Tulis dalam chat. 20 meter per second juga. Okay, good. Betul. Okay, sekarang ni cikgu nak minta kamu kirakan yang ni pula. Daripada 2 saat ke 3 saat ni. 20 meter. Berapa velocity? 20 meter per second juga. Okay, good. So, dia punya velocity dia sama ataupun berubah? Tulis dalam chat. Sama. So, dia adalah non-uniform ke uniform velocity? Uniform velocity. Uniform velocity. Okay, uniform velocity. Okay, baik, seterusnya. Yang ini pula. Tolong kirakan dia punya velocity. Berapa velocity? 20 meter per second. Okay, good. Okay, yang ini. Daripada 1 saat ke 2 saat, 30 meter. Berapa? 25 meter per second. So, nilai dia sama ataupun tak sama? Yang 30 ke 25? Ni yang ni. 1 saat, 30 kan? 30, sorry. 30 meter per second. Okay? So, nilai dia sama ataupun tidak sama daripada mula sampai akhir ni? Tak sama. So, uniform ataupun non-uniform? Non-uniform. Okay, good. So, ini beza dia. Si pakcik tu tadi dia bawa daripada saat yang 0 saat sampai 3 saat. Dia bawa setiap 1 saat 20 meter, 20 meter, 20 meter. So, itu adalah uniform velocity. Time waktu dia tekan minyak tersebut, bacaan tu tak berubah-ubah pun bacaan dekat meter tu. Tapi bila kancil tu potong, dia rasa tercabar, dia tekan minyak daripada saat yang pertama ni 20 meter. Tekan minyak saat yang kedua ni, dia terus naik kepada 30 meter. Okay? So dia dah jadi tak uniform dah. Velocity dia dah tak sama nilai dia. Okay? Tak sama, so namanya adalah non-uniform velocity. Okay, bagus, faham? Baik, seterusnya. Conversely, if the displacement decrease at equal time, okay. Conversely, if the distance decrease at equal time intervally, the velocity decrease as shown in the figure 2.5. The car decelerate but in the same direction to the motion of the car. Okay, cikgu nak tanya sikit. Tolong kirakan velocity untuk ini. Yang pertama ni, tolong kirakan berapa? 30
meter per second. Okay, good. Velocity kedua ni berapa? Ni dalam 1 saat 20. 20 meter per second. Okay, good. So velocity dia sama ataupun tak? Ni permulaan, ni pengakhiran, tak sama. Tapi velocity dia makin meningkat ke makin berkurang? Velocity dia bermula 30, lepas tu 20. Makin meningkat ke makin berkurang? Ya, betul, makin berkurang. So makin berkurang, so pecutan tersebut makin acceleration makin berkurang. So namanya adalah decelerate. Mana tadi? Ni. Decelerate, nyah pecutan. Maksudnya acceleration tu kita kurang. Maksudnya kat sini bila pakcik tu tadi dah tercabar dengan kancil yang potong dia potong, dia laju dia bawa, tiba-tiba dia tengok ada AES pula. Ada AES kat depan, kamera AES. So dia tak nak kena bayar saman, dia kena slowkan dia punya kereta lah. Sebab itulah jadi macam ni, decelerate. Okay, di mana bacaan tersebut makin lama makin kurang. Velocity tu dia bermula 30 ms negatif 1, dia jadi makin kurang 20 ms negatif 1. So acceleration dia makin kurang, so dia decelerate, nyah pecutan. Kita buang, nyah tu kita buang nyah pecutan. Okay. Okay, baik. Seterusnya, apa pula buka mic ni, okay. Baik, kita teruskan lagi. Okay, example 1. So, tibalah masa untuk kamu kira sendiri. So, tolong kirakan sekejap example 1 ni. Dengan pantas, apa jawapan untuk soalan yang pertama ni? Velocity dia 5. Initial velocity. Okay, velocity yang seterusnya adalah 20. Ini adalah initial. Ini adalah final. Ini adalah time. Masuk dalam formula. Formula acceleration. A is equal to V minus U over T. Cikgu dah label kan siap-siap dah. V di mana, U di mana, T di mana. Okay, jawapan? Oh, ada 15, ada 3, mana 1 ni? 20 tolak 5 bahagi 5. Jawapannya 3. Okay. So accelerationnya adalah 3 ms negatif 2. Okay, good. Baik, seterusnya. Tapi tolong ingat tolong bezakan right dengan left Ni right, ni left, ni left. Apa beza left dengan right ni? Tolong tulis dalam chat. Kalau right, simbolnya kalau dia bergerak ke arah kanan, dia adalah positif. Kalau ke kiri, negatif. Okay, baik, good. Okay, so example 2. Initial velocity dia, nombor tu, ni adalah U. Ni adalah V. Ni adalah time. So, jawapan. Masukkan dalam formula. Hello? Example 2, apa jawapannya? Negatif 3. Okay. Dapat jawapan apa? Negatif 3. Okay. Yang kedua ni negatif 3. Apa beza dengan atas dengan bawah? Tadi positif jawapan kamu. Nilai dia sama tapi satu positif, satu negatif. Maksudnya adalah apa kalau example 2 ni? Kenapa negatif? Tulis dalam chat. Decelerate. Bagus. Dia nyah pecutan. Maksudnya dia makin berkurang pecutan ya. Acceleration dia, atas acceleration, bawah deceleration. Okay, good. Bagus. Ni decelerate, ni accelerate. Okay, seterusnya example 3. Dia bergerak ke kiri. Tengok ke kiri. So negatif. Ni adalah U. Ni adalah V. Ni adalah time. Okay, masukkan dalam formula. Ingat, dia bergerak ke kiri, semuanya akan jadi nilai akan jadi negatif. Jawapan? Negatif 5
tolak dengan apa jawapan? Ada 3, ada 5, mana satu ni? Okey, jawapannya negatif 5. Betul Negatif 5 Okey. Negatif 5 ms negatif 2. Okey. Betul. Jap. Dia bergerak initial dia 5. Lepas tu dia pengakhiran dia akan jadi okey, pengakhiran dia jadi 20. 20 tolak 5. 15 bahagi dengan 5. Tekan kalkulator jap, 15 bagi 5 berapa? 15 bagi 5, 3 kan? Okey, 3, ya betul. So 3 jugalah. Okey, 3. Sekarang ni, negatif ke positif? Tapi cikgu dia kata left. Okey, baik, dengar sini. Bila dia kata left, bermaksud dia hanya bergerak ke kiri sahaja. Ya betul, negatif. Kalau jawapan kamu nanti dah jadi negatif. Sekejap, cikgu nak tengok jawapan kat dalam buku teks. Sekejap Jawapan buku teks kamu. Sekejap, tutup dulu. Okey, sabar kejap. Tengok buku teks. Ada jawapan tak dalam buku teks? Tak ada. Sekejap kita nak cari ya. Sebab slide ni dalam buku teks dia. Okey, mana dia dapat soalan ni dah. Dia ke arah kiri je sebenarnya. Sekejap. Okey, tak ada. Tak apa. Kita pergi balik. Okey, kita selesaikan Dia confuse sebab dia pergi ke arah kiri. Okay, to the left kan. So kalau left dia akan jadi negatif. So ni initial U, ini final V, ini time. So dia akan jadi negatif 20 V tu V minus U tolak dengan negatif 5 bahagi dengan 5. Okay. So negatif 20 tambah dengan 5 dia akan jadi negatif 15 bahagi dengan 5. So last kali jawapan dia adalah 3 betul. Negatif 3 ms negatif 2. Okay, so bila kita tengok negatif ni, tolong beware sikit sebab dia kata to the left. Maksudnya dia negatif ni dia accelerate ke ataupun decelerate untuk berkaitan dengan situasi yang ini. Situasi yang ini acceleration ke deceleration? Tolong tulis dalam chat. Accelerate ke decelerate? Okay, accelerate dia betul. So jawapannya 3 lah. 3 ms negatif 2 accelerate. Tapi dia bergerak ke arah kiri. Sebab itulah yang kamu calculate tadi dia jadi negatif. Negatif tu to the left. Cumanya tolong bezakan yang atas tadi. Yang ini tadi negatif tu kan. 3 ms negatif 2. Cumanya tadi dia to the right. Bila kamu kira dia jadi negatif. Okay, kalau dia jadi negatif maksudnya dia adalah dalam keadaan yang decelerate. Tapi kalau yang ini
final velocity dia 20, tinggi lagi daripada initial velocity. Bila kamu calculate, dia akan jadi negatif 3. Tapi dia bukannya decelerate. Sebab final dia tinggi 20. Initial dia yang rendah. So, dia masih lagi accelerate, cumanya dia bergerak ke arah kiri. Sebab itulah dia negatif. Okay, boleh? So, untuk soalan yang nombor 4 ni, initial dia 20. Jadinya yang kiri kanan tu, itu kan sama ada nilai final dengan nilai. Kejap, cikgu rasa macam ni lah. Kalau ke arah kiri, kamu negatifkan je semua. Maksudnya bawah ni pun negatif. Bila kamu dah calculate nanti, yang bahagian ini tidak ada positif negatif. Dia akan jadi positif. So bila positif, kamu fahamlah bahawa dia adalah accelerate. Tapi kena beware bahawa dia bergerak ke arah kiri. So bila dia bergerak ke arah kiri, tolong tulis bahagian 3 ms negatif 2 bergerak ke kiri. Okay. Yang penting jadikan semuanya negatif. Dia negatif. Sama macam ni juga. Okay, kita try jawab yang ni dulu. Jawapan nanti kena tulis positif ke negatif. Kalau final tinggi daripada initial, okay, kejap. Kita tengok yang ni. Kalau final tinggi daripada initial, dia adalah accelerate. Okay, if kamu initial velocity dia 20, ni U. Ni adalah final V. Ini adalah time. Okay, dia bergerak ke kiri. So, dia negatif. So, jawapannya berapa? Negatif 5 tolak dengan negatif 20 bahagi negatif 5. Negatif 5 tambah 20 jadi berapa? 15 kan? Betul. So, dia akan jadi negatif 3. Okey, betul. Ya, betul. Dia akan jadi negatif 3. So, negatif 3 ni, negatif 3 ms negatif 2 ni bermaksud apa? Accelerate ke decelerate? Decelerate. Okay. Decelerate, dia bergerak ke arah mana? Decelerate bergerak ke arah mana? Ke kiri, left. Sebab masa kita kira-kira tadi, kita dah letakkan dia adalah negatif untuk kesemuanya. So bila kita kira-kira last kali jadi negatif, negatif tu bermaksud decelerate. Yang ini kita masukkan semuanya negatif juga. Bila kita kira-kira dia jadi positif. Positif tapi bergerak secara ke kiri. Okay, boleh? Okay, boleh Faham Faham ke tak? Boleh juga? Okay. Faham. Okay, baik. Seterusnya. Faham, cikgu. Okay. Baik, so seterusnya adalah berkaitan dengan formula speed, velocity dengan acceleration. Tadi kita dah pergi kepada acceleration lah, formula acceleration V minus U over T. Okey, beza antara speed dan juga velocity. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, unitnya adalah sama. Kalau distance adalah meter, kalau time adalah T. Okey, meter second, unitnya second, ms. So dia akan jadi ms negatif 1. Kalau susun balik, ni pun sama juga, meter bahagi dengan second. So dia akan jadi ms negatif 1 unit dia, unit baginya. Cuma apa membezakan antara speed dan juga velocity? Speed ni adalah rate of change of distance. Ni rate of change of displacement. Okay, displacement ni adalah apa? Sesaran. Tadi, yang shortest distance tu. Kalau distance ni adalah apa? Jarak. So, kalau speed ni dia ambil distance, speed ni skala quantity ke vector quantity? Tolong tulis dalam chat. Kalau speed ni dia ambil distance, jarak, so dia skala ke vector quantity? Tolong tulis dalam chat. Dia adalah skala, sebab distance ni skala, so bila dah masuk dalam formula untuk speed ni bagi skala quantity, so automatic yang ini adalah skala.
So beza dia dengan velocity ni adalah vektor yang mempunyai magnitude dan juga direction. Sebab kan oleh dalam formula velocity dia ambil displacement sesaran. Jadi displacement tadi kita dah beritahu bahawa dia adalah vector quantity. Okay. So itu beza antara speed dan juga velocity. Even dia punya formula dia sama je. Meter per second ni pun meter per second juga. Cumanya yang membezakan dia adalah distance dan juga displacement. Satu kita gunakan distance, satu kita gunakan displacement. Apa tu distance, apa tu displacement? Cikgu dah terangkan tadi tentang situasi yang jarak dia jauh ataupun jarak dia dekat. Okay. So tu beza antara speed dan juga velocity. Tolonglah ingat. Okay. Baik. Seterusnya. Okay. Kita dah nak habis lah untuk subtopik yang pertama ni. So example 1 ni, tolong kirakan sekejap distance untuk Razi ni. Razi ni berlari daripada A ke B, lepas tu dia pergi ke C. So distance untuk Razi tersebut berapa? Tolong tulis dalam chat. Senang je, congak terus je. Berapa? 120. Okay, good. Macam mana kamu dapat 100? Macam mana cara kamu dapat 120? 100 ni dia pergi daripada A ke B 100, lepas tu daripada B ke C 20. So campurkan ke semuanya 120. Displacement berapa? Displacement? Okay, good. 80 km. 80. Bagus. 80. Kita mula daripada initial dan final dia adalah dekat bahagian C. So kita tak tengok pun B ni. Kita tengok daripada A ke C. Apa distance dia? So 100 tolak dengan 20 lah. Dapatlah 80. Okay, good. Speed. Tolong bezakan speed dengan velocity. So speed V is equal to S over T. D over T, sorry, untuk speed. So speed dia kita akan ambil total distance 100 bahagi 20 saat. So jawapannya? Poin dia. Speed dia berapa? 100 bagi 20, 6 saat. Cikgu, sorry, 100 pula. 120, sorry. 120. So, berapa dapat? 6 meter per second. Speed. Itu untuk speed. Baik, untuk velocity. Velocity dapat 4 meter per second. Macam ni dapat 4 meter per second, 80 bahagi dengan 20. So dapat 4. Okay, good. Bagus. So tahulah macam mana cara nak beza antara speed dan juga velocity. Distance dan juga displacement. Okay, baik. Seterusnya ada lagi tak? Okay, ni yang tadi tu So distance dia 120, kalau displacement dia 80, speed 6, velocity 4. Okay, good. Sama macam apa. Okay, baik. Seterusnya example tu. Mutu ni bergerak daripada origin ke B. So determine the distance. So, berapa distance dia? O ke B. Distance. Jarak yang dilalui keseluruhannya. So jawapannya adalah 12 campur dengan 5. Bukan 13. Distance-nya adalah 17. Ya, betul. 5 ni campur dengan 12 sebab dia akan lalu A dulu baru lalu B. Tu distance. Okey, untuk B displacement berapa? Displacement berapa? 13. Okey, good. The shortest distance. Mutu ni bergerak dari origin ni terus pergi ke B. Daripada initial pergi ke final. Okey, 13. Speed dia berapa? 17 bahagi 15 berapa? Ya, 17 bahagi 15.
Dengan kalkulator dapat berapa? Speed 1.13. Okay, 1.13 meter per second. Unit paling penting Okay, velocity 13 bahagi dengan 15 berapa? Velocity 0.86 meter per second. Okay, good, bagus. Tak susah pun kan. Okay, 1.13 betul. 0.86. 0.87 macam tu lah. Bila kamu dah bundarkan Okay, so ini 17, ini 13. Okay, good, bagus. Tepat sekali jawapan kamu. Okay, kita pergi sampai sini dulu untuk hari ni. Last example 3 ni. Kita dah bagi jawapan lah. After landing a runway, plane slow down so that its velocity reduced from 75 to 5 meter per second in 20 second. So 75 ni adalah initial, 5 ni adalah final. Okay. Final tolak initial, 5 tolak dengan 75 bahagi 20. Ni kamu faham lah. What is the acceleration? So acceleration ni negatif 3.5. Apa maksud negatif 3.5? Kenapa negatif? Dia adalah decelerate. Okay, good. Deceleration. Betul. Okay, seterusnya berkaitan dengan tiket ni, kita akan masuk next class nanti Nak tahu motion, kita akan buat eksperimen berkaitan dengan ticket timer ni. Okay. Cumanya waktu PKP ni tak dapat buat dekat dalam lab. So cikgu hanya tunjukkan video macam mana eksperimen tersebut dijalankan dan kita akan belajar berkaitan dengan macam mana cara nak cari velocity, acceleration dalam ticket tersebut. Okay. So setakat hari ni yang kita belajar, faham ataupun tidak? Faham. Okay, boleh So presiden dan juga timbalan presiden tolong PM cikgu bagi kedatangan 53 orang aja. Ini 20 orang tak datang. Okay, baik. Itu sahaja untuk hari ini. So kita akan sambung lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.